Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan bab 6 Sains tingkatan 5 KSSM. Bab 6 Elektrokimia. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid kerana menyediakan slide yang sangat cantik ni. SMK dari SMK Ulu Tiram Johor. Subtopik yang pertama, kita pergi kepada 6.1 sel elektrolitik. Elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia. Seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. So dia ada dua sel kat sini, elektrolitik dengan sel kimia. Kita tengok. Sel elektrolitik. Dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Maksudnya ada arus, ada current. So yang ni bateri. So arus mengalir dalam litar ni. Barulah menghasilkan tindak balas kimia. Tu maksud dia. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Macam cikgu bagi tahu tadi. So bateri ni daripada tenaga elektrik dia tukarkan kepada tenaga kimia. Dia arus mengalir, elektron mengalir kat sini. Okey. Yang kedua, apa maksud sel kimia pula? Sel kimia juga dikenali sebagai sel voltan ataupun sel galvanik. Dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Yang ni lain pula. So yang ni, tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik dalam sel tersebut. So dia lawan dengan yang tadi. Sel kimia ni, kimia jadi tenaga elektrik. Yang tadi, elektrik kepada kimia. Tu beza dia. So, proses apa yang terlibat? Yang pertama, elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. So, maksudnya proses penguraian pecahlah dia. Penguraian ni, perpecahan daripada sebatian tu kepada yang kecil-kecil. Okey, saya kita tengok. So, kat sini ada apa? Tabung uji. Yang hitam ni nama dia elektrokarbon. Dalam dia isolin dan asid hidroklorik cair. So, ni yang ringkas ni. So, ada bateri, ada switch. So, yang ni nama dia sel elektrolitik. Sel elektrolitik terdiri daripada ni. Yang pertama, sumber elektrik seperti bateri. Ni atas ni. So, calon-calon SPM, tolong ingatlah ni adalah simbol bateri. Positif kena tahu. Yang mana positif, yang mana negatif. Untuk bab ni kamu kena tahu. Okey. Anode yang merupakan elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber elektrik. So, anode, yang mana anode? Ni. Anode, tolong ingat positif. Anode ni elektrod yang positif, manakala kathod yang merupakan elektrod yang disambungkan pada terminal negatif. So tolong ingat. So yang ni positif, yang ni negatif, bateri. So untuk elektrod yang positif nama dia anode, yang negatif nama dia kathod. So positif, nampak elektron mengalir dalam litar terus. Okey, terus dalam litar. So, positif. So, kita lah jadi. Okey.
naik turun. So elektron mengalir. So kalau ni riostat, emitter. So kalau ada arus elektrik mengalir, jarum emitter terpesong. Kalau ada mentol akan menyala. So yang tu bukti ada arus elektrik mengalir. Okey. Seterusnya, elektrolit yang mengandungi ion bercas positif ataupun nama dia kation dan ion bercas negatif. So dalam elektrolit ni, larutan ni nama dia elektrolit. Okey, saat kita pergi. Semua apahan sebatian boleh jadi elektrolit ke? Ada yang tak boleh. Okey. So elektrolit ni dalam dia ada cas positif, ada cas negatif. Yang positifnya nama dia kation. Okey. Yang negatif nama dia anion. So tolong ingat. So seperti biasalah macam kita lumrah positif dia tertarik kepada negatif dan sebagainya. Dan sebaliknya positif tertarik dekat negatif. Ni sebagai contoh. Yang ni katot dia negatif. So ion apa yang melekat dekat dia? So yang positif. Macam tu dia kena lawan. So sekali lagi, anode positif, katot negatif, ion cas apa? Yang positif kation, yang negatif anion. Itu yang kamu kena tahu. Okey. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik. Okey. Bagi menjalankan elektrolisis. So tu peranan ataupun fungsi sumber elektrik ni bateri lah. Okey, untuk menghasilkan arus. Tu fungsi dia. Elektrolisis tak akan berlaku jika tiada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. So kalau tak ada current, tak berjaya lah. Tak jadilah proses ni elektrolisis. Elektrod. Elektrod ialah konduktor elektrik. Okey, pengalir lah. Konduktor ni pengalir yang disambungkan pada bateri dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar. Elektrik membolehkan arus masuk keluar semasa proses elektrolisis. So ni, elektrod. Tak kisah. So yang ni yang guna apa? Karbon, grafit. Okey. Mata pensel tu, so dia boleh mengalir arus elektrik. So tak kisahlah ada eksperimen tingkatan apa. Yang guna buah oren dan sebagainya yang tu, sama juga. Yang boleh mengalirkan arus elektrik, kita panggil elektrod. Okey. Elektrod yang disambung pada terminal positif, sumber elektrik dikenali sebagai anode. Okey, ulang balik, manakala elektrod yang disambung pada terminal negatif dikenali sebagai katot. Tolong ingat, anode, katot. Elektrolit. Elektrolit apa dia? Bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam dua keadaan, leburan dan aqueous. Okey, dalam pepejal memang tak boleh. So tolong ingat, ada dua dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Baru dia boleh mengalirkan arus elektrik. Bahan yang tak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dikenali sebagai bukan elektrolit. Tu beza dia. So, yang atas elektrolit, yang tak boleh mengalir arus, nama dia bukan elektrolit. Okey. Ini contoh. Yang ni ada dalam buku teks. Contoh elektrolit dan bukan elektrolit. So, kat sini kita ada apa? Leburan pelambang 2 bromida. Okey, natrium klorida, leburan. Larutan natrium hidroksida, larutan kuprum 2 sulfat. Yang bukan, kita guna naftalina, asetamida, larutan glukosa, etanol. Ni contoh. Okey.
So, yang ni boleh mengalir arus elektrik, yang ni tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, calon SPM kena tahu yang ni. Okey, elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous yang terdiri daripada ion positif, okey, kation dan ion negatif, anion. Contoh, natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium, okey, Na+, iaitu ion yang bercas positif, dan ion klorida, Cl negatif, iaitu ion yang bercas negatif. Ni contoh. So kalau guna ni natrium, so dia ada positif, ada negatif. Tu. Kita pergi kepada proses elektrolisis. Ion bercas positif, okey, nama dia kation, bergerak ke katot. Okey. Katot apa dia? Elektrod negatif. Ion bercas negatif, okey, anion, bergerak ke anod. Elektrod positif. Contoh, sewaktu elektrolisis leburan, pelambum 2 bromida. Okey, contoh, pelambum 2 bromida, ion pelambum 2 yang bercas positif bergerak ke katot. Yang bercas negatif, ion bromida, okey, bergerak ke anod. So macam tu, macam cikgu bagi tahu tadi, dia sifat dia berlawanan. Positif tertarik dekat negatif, negatif tertarik dekat positif. Tu je kamu kena ingat. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Ni cikgu bagi tahu tadi. Sebab apa pepejal? Tak boleh. Sebab tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Sebab tak ada ion. Sebab tak ada anion. Sebab tak ada kation. So, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Ni contoh. Pelambum 2 bromida. So, ion bromida dia bergerak ke yang positif dekat anod. Yang pelambum 2+ dia bergerak dekat katot yang negatif. So tolong ingat sifat dia berlawanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. So, wallahu alam. So, setakat itu saja dulu untuk perkongsian cikgu untuk kali ini. Okey, kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so untuk video akan datang, kita akan berkongsi dengan tajuk faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ada berapa faktor? Okey, wallahu alam. Assalamualaikum.